stop. Relax. Okay, tekan sikit ya. Jadi kita nak record dan kita tekan. Yang ni akan tekan sikit. Tekan Oh. Good. Please. Yang tu. Yang tu. Good. Yang tu. Good. Tutup. Okey sikit. Kecil. Dan terus sikit. Yang tu. Tekan sikit Yang tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amni Daniel bin Mahashim. Nombor metrik 890201075111. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda kejururawatan daripada Pusat Pembelajaran OUM Cawangan Suruhanjaya. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk penjagaan tulang belakang. Di slide yang pertama tadi saya telah berkongsi tentang rawatan kiropraktik, iaitu rawatan yang sinonim dengan masalah tulang belakang. Isi kandungan pembentangan saya pada hari ini ialah yang pertama sekali kita akan membuat sedikit pengenalan mengenai tulang belakang. Yang kedua, faktor-faktor yang sering kali menyebabkan sakit belakang berlaku. Yang ketiga ialah tips mudah dalam penjagaan tulang belakang. Kemudian saya akan berkongsi tentang teknik untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan juga teknik untuk membuat regangan. Yang kelima ialah faedah yang kita boleh dapati daripada penjagaan tulang belakang. Dan akhir sekali ialah kesimpulan yang kita boleh dapat daripada pembentangan saya pada hari ini. Di bahagian pengenalan, tulang belakang adalah salah satu daripada bahagian yang paling penting dalam badan anda. Tulang belakang ini memberikan sokongan dan struktur kepada badan. Tanpanya, anda tidak dapat berdiri atau mengekalkan keseimbangan. Selain itu, tulang belakang melindungi saraf tunjang, iaitu lajur saraf yang menghubungkan otak ke seluruh badan anda. Tulang belakang manusia dewasa terdiri daripada 33 vertebra, iaitu tulang kecil yang terletak di atas antara satu sama lain untuk membentuk lengkung semula jadi belakang anda. Tulang belakang ini melindungi saraf tunjang dan akar saraf. Tulang belakang terdiri daripada 7 vertebra cervix, 12 vertebra thorax, 5 vertebra lumbar, 5 vertebra sacral yang bercantum membentuk sacrum, 4 vertebra coccygeal yang bercantum dan membentuk tulang ekor. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang faktor yang menyebabkan berlakunya sakit belakang. Yang pertama sekali ialah postur ataupun posisi badan yang salah. So, seringkali kita melihat ramai di antara kita yang suka duduk dalam keadaan membungkuk. So, ini menyebabkan otot di bahagian tulang belakang menjadi tegang dan sakit. Seterusnya ialah faktor penggunaan, iaitu pekerjaan dan juga aktiviti. Bagi individu yang bekerja berat, contohnya di bahagian store yang banyak mengangkat barang-barang berat, cenderung untuk mendapat sakit belakang. Ataupun individu yang bekerja di pejabat yang banyak menghadap komputer, cenderung untuk mendapat sakit belakang di bahagian atas, terutamanya leher dan juga bahu. Kemudian sejarah kecederaan, jika ada individu yang terlibat dalam kemalangan ataupun pernah jatuh terduduk, juga terdedah kepada sakit belakang yang berterusan. Kemudian faktor usia, individu yang berumur 40 tahun ke atas apabila badan ataupun otot, sendi dan juga tisu mula merosot, ini akan menyebabkan sering kali berlaku sakit belakang. Dan akhir sekali, jika individu tersebut ada masalah kesihatan, contohnya seperti skoliosis ataupun kifosis ataupun arthritis, so hal ini juga menyebabkan individu tersebut akan sering berlaku sakit belakang. Slide berikutnya saya akan berkongsi tentang tips penjagaan tulang belakang. Yang pertama sekali ialah amalkan postur yang baik untuk meminimumkan bebanan kepada tulang belakang. Dan yang kedua, bersenam dengan menguatkan otot perut dan juga pinggul dan kerap membuat regangan untuk mengekalkan fleksibiliti otot. Yang ketiga, tidur dengan baik dengan memilih tilam yang baik, yang sesuai dan mampu untuk menyokong tulang belakang kita.
Yang keempat ialah kekalkan berat badan yang sihat, kerana berat badan yang berlebihan akan memberi tekanan yang berlebihan kepada tulang belakang. Seterusnya, makan diet yang seimbang, contohnya seperti diet yang mempunyai tinggi kalsium dan vitamin D untuk memberi nutrisi kepada tulang supaya tulang menjadi lebih kuat. Yang keenam, pakai kasut dengan sokongan yang baik, kerana kasut yang mempunyai sokongan yang baik akan menyebabkan tekanan kepada tulang belakang sangat minimum. Dan akhir sekali ialah sentiasa mengamalkan teknik yang betul untuk mengangkat beban. Hari ini saya akan berkongsi tentang teknik dan juga tips penjagaan tulang belakang dalam melakukan tugas harian. Ini adalah contoh cara duduk yang betul. Ini adalah contoh cara duduk yang salah. Ini adalah cara yang betul untuk mengangkat barang. Ini adalah cara yang salah untuk mengangkat barang. Aduh, sakitnya pinggang. Ini adalah cara jalan yang betul. Ini ialah cara jalan yang salah. Ini adalah cara tidur yang betul. Ini juga adalah cara tidur yang betul. Ini adalah cara tidur yang salah. Jika kita perlu mengubah barang yang berat, pastikan kita menolak, bukannya menarik barang tersebut. Elakkan daripada mengambil barang yang jauh. Gunakan stool sekiranya kita ingin mencapai benda di tempat yang lebih tinggi. Sekarang, saya akan berkongsikan tentang cara untuk melakukan regangan dengan sendiri. Cara yang pertama, letakkan tangan di belakang kepala pada paras telinga, lentikkan badan, tolak kepala dan juga siku ke belakang. Cara yang kedua, letakkan jari di otot trapezius dan toleh kepala ke arah berlawanan. Cara ketiga, letakkan jari di otot dada dan toleh ke arah berlawanan. Dongak dan juga ke sisi. Cara yang keempat, letakkan jari di otot dada, kemudian buat pergerakan membuka untuk merenggangkan otot dada. Cara yang kelima, gunakan tuala, letak di kaki, luruskan dan angkat setinggi yang boleh. Cara keenam, cara ketujuh ialah cara untuk merenggangkan otot pinggul dan juga pinggang. Baik, slide pembentangan seterusnya saya akan berkongsi tentang faedah penjagaan tulang belakang kepada pekerja. Yang pertama sekali ialah dapat mengekalkan tahap kesihatan dan kecerdasan ketika bekerja, khususnya jika terlibat dalam kerja-kerja yang berat. Yang kedua ialah membantu meningkatkan mutu kerja dan produktiviti majikan dengan mengurangkan bilangan cuti sakit
Dan seterusnya, mengurangkan kos perubatan yang boleh dielakkan sama ada daripada diri sendiri ataupun majikan. Dan yang terakhir sekali ialah memastikan hari tua kita hari yang sihat tanpa penyakit yang disebabkan oleh faktor pekerjaan yang lalu. Baik, akhir sekali kesimpulan yang kita boleh dapati daripada perbentangan saya pada hari ini iaitu penjagaan tulang belakang yang sempurna dapat menghindarkan dari sakit belakang yang merugikan kita, iaitu bila kita berlakunya sakit belakang akan mengurangkan kualiti hidup kita lah, disebabkan oleh banyak aktiviti-aktiviti yang terhad. Seterusnya, gaya hidup yang sihat serta aktiviti senaman dapat membantu mengekalkan tulang belakang yang sihat. Dikatakan bila kita bersenam, terutamanya melakukan latihan beban, membantu untuk menambah ketumpatan ataupun jisim tulang. Dan sekiranya kita mempunyai masalah sakit belakang ataupun penyakit tulang belakang, sila rujuk doktor sebelum kita nak teruskan dengan aktiviti senaman yang berkaitan, dan juga sebelum masalah yang terjadi daripada kita semakin melarat dan semakin teruk. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.